Kita sebenarnya kita tahu, ya, mereka walaun sekarang ini, ya, mereka dalam keadaan tekanan yang maha hebat. Sebab itu banyak kes bunuh diri di Jabatan Tendung. Tekanan, saudara, pressure. Sebab apa? Sebab setiap hari diratibkan kerajaan jatuh, setiap hari Jumaat kerajaan jatuh, minggu depan kerajaan jatuh, Ogos kerajaan jatuh, tiba-tiba tidak berlaku. Tekanan, saudara. Bila tekanan di pressure, hari-hari duk mengharap, setiap hari duk sujud syukur pasal kerajaan jatuh, sampai lebam dahi, tiba-tiba tidak berlaku, maka itu yang terjun jambatan. Yang buat solat hajat kat jambatan tu. Bila kita kritik solat hajat kat jambatan, dia kata kita kritik solat hajat. Dia tak nak baca pula hadis yang menyatakan 7 tempat yang dilarang, yang dicegah untuk solat. Yang tu dia tak baca. Dia boleh kata solat hajat ni di mana-mana pun boleh. Ya, dengar jawapan Menteri Besar Kelantan kata apa? Bila wartawan tanya, kenapa buat solat hajat kat jambatan? Sebab orang bunuh diri kat jambatan. Kalau orang bunuh diri kat masjid, kita buat kat masjid. Senang jawapan, saudara. Senang je jawapan dia. Sebab orang bunuh diri kat jambatan, buat solat hajat kat jambatan. Kalau bunuh diri kat masjid, thank you Ridwan Rosli. Kalau orang bunuh diri kat masjid, kita buat kat masjid. Kalau dia bunuh diri lautan, kita buat lautan. Kalau dia bunuh diri dalam jamban, kita solat hajat dalam jamban. Macam itulah, saudara. Sedangkan ada hadis, ya, hadis itu semalam saya ada bacakan juga, ya. Semalam saya ada bacakan jugalah hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dia ada di antara 7 tempat yang dicegah untuk mengadakan solat. Yang pertama, tempat buang sampah, tak boleh solat tempat buang sampah sebab dia tentulah kotor kan. Yang kedua, tempat penyembelihan binatang pun tidak boleh sebab kemungkinan ada darah dan sebagainya yang tidak dibenarkan. Yang ketiga, tandas memang tak boleh lah, diharamkan untuk solat hajat di tandas, tempat kotor. Apa lagi? Tempat rehat unta. Zaman dulu kenderaannya unta. Jadi tempat unta parking tu tak boleh pasal menyusahkan nak parking. Parking pun tak bagi menyusahkan. Sekarang ni tak ada unta, mana kenderaan. Ya, tempat parking kereta, tempat parking motor, janganlah solat tempat parking. Ya, dah ada petak kuning parking tu, kamu pergi solat kat situ. Kejap lagi kereta undur nak masuk parking, dah tertonggeng kamu. Kan? Kalau mati, belum tentu lagi mati syahid. Sebab kamu pergi solat ke tempat kereta tu buat apa? Ya, walaupun tengah solat, ya, kamu duduk sujud macam tu, tempat parking orang. Tiba-tiba orang nak masuk parking, dia undur. Dia tak nampak kamu tengah sujud. Maka dalam keadaan kamu tersujud itu, dia langgar. Mati tertonggeng kat situ. Belum tentu lagi mati syahid. Sebab kamu pilih tempat yang salah. Tempat mendatangkan bahaya. Kalau dulu tempat parking unta tak boleh. Sekarang ni tempat parking kenderaan tak boleh. Itu maksud dia. Apa lagi? Ya? Atas Kaabah pun tidak boleh. Jadi dibenarkan solat atas Kaabah. Apa lagi? Perkuburan. Dekat kubur pun tak boleh solat. Ya? Jangan kita menghadap kubur tu kita solat kat situ. Pun tidak dibenarkan. Dan yang terakhir, tempat lalu lalang. Ada hadis. Hadis di mana? Tirmizi dan Ibnu Majah. Ya? Ada ulama mengatakan hadis itu makruh sahaja. Buat boleh tapi makruh. Ada ulama mengatakan haram terus. Tak kisahlah ini ada perbezaan ulama. Kalau nak buat patutnya lebih afdal. Seperti mana yang kita ketahui, solat hajat itu afdalnya buat bersendirian. Itu afdal. Apakah boleh berjemaah? Boleh, tak salah. Tapi lokasi itu, ini yang kita bahaskan. Apatah lagi atas alasan yang kamu beri itu kerana dia bunuh diri dekat situ, maka solat hajat dekat situ. Kalau kita tanya orang Cina, bila berlaku aksiden kat jalan raya, kenapa bawa colok dekat situ? Sebab dia kata sini berlaku aksiden. Jadi kami solat dekat situ, kami bawa colok dekat situ. Jadi kita dengan dia apa beza? Kan? Apakah kita solat hajat dekat masjid Tuhan tidak dengar apa yang kita minta? Masjid tak cukup ramai. Saya dengar yang solat kat jambatan tu 500 orang je. Saya rasa satu masjid boleh buat. Katalah tak cukup, buat kat stadium, kat padang lapang. Kenapa perlu buat tempat lalu lalang sampai 14 jam nak tutup jalan? Apakah kita nak tunjukkan momentum?
Kan? Ada yang kata kemungkinan jabatan itu ada gangguan iblis dan syaitan. Ya, kita bukan tak percaya kepada gangguan iblis dan syaitan. Memang iblis dan syaitan ada kat dunia ni. Memang tugas dia mengganggu kita pun. Tak peliklah kalau syaitan ganggu kita. Sebab memang kerja dia ganggu kita. Dia dah minta izin dengan Tuhan dah. Dia dah minta izin dengan Tuhan dah. Nak ganggu manusia. Kalau dia ganggu pun kat jabatan itu, apakah tidak ada jalan lain selain daripada solat hajat kat situ? Boleh je panggil ustaz-ustaz mana yang boleh memagari ke, jampi serapah apa yang patut, ustaz-ustaz daripada Darul Syifa ke. Tak kisahlah, ustaz-ustaz yang pandai ni, yang ada ilmu tentang benda ini. Panggillah ustaz 2-3 orang, buatlah. Tak payahlah solat hajat buat kat masjid. Ustaz tu clear kawasan tu. Boleh je nak buat. Katalah selepas ini berlaku pula orang Cina ramai mati kat situ. Terjun. Orang Cina kata dia pun nak minta buat solat. Tutup jalan nak boleh tak kerajaan? Dia kata saya nak buat solat kat sini. Dia pula nak buat solat. Kejap lagi orang India pula buat solat kat situ. Sebab orang dia mati kat situ. Kejap lagi orang asli pula di Gomusang tu kan. Ramai pula orang dia terjun kata buat solat kat situ jalan raya. Apa nak jadi? Kan? Walau relax walau. Lepas ini kalau ada masalah air di Kelantan, solat hajat dekat Sungai Kelantan. Tepi sungai tu. Solat hajat Sungai Kelantan ke, pakat solat hajat kat Sungai Golok. Boleh juga. Ya. Kalau tak ada masalah air. Saya tertarik dengan idea dia dipasukan bomba lah. Ya, ada pihak-pihak jabatan yang memberi cadangan. Apabila melihat kes kejadian bunuh diri yang luar biasa meningkatnya, dia kata apa salahnya kerajaan negeri naikkan sikit pagar kat kawasan jambatan itu supaya tidak mudah orang nak terjun. Ya? Patutnya laksanakan dulu ciri-ciri keselamatan dekat situ. Buat pagar tinggi-tinggi sikit. Kalau dah buat pagar tinggi, tiba-tiba ada juga 10 orang ke 20 orang setiap hari panjat pagar terjun. Itu something wrong lah. Kan? 17 orang dah bunuh diri. Bukan jambatan itu saja. Ada 2-3 jambatan lagi. Dia sejak tahun bila? Sejak tahun 2021. Tak banyak saudara. 17 orang tu kaki dah sejak tahun 2021. Kalau nak bandingkan Zamaddin Cirik dulu, satu hari 200-300 orang mati COVID. Waktu tu tak nak solat hajat pula kan. Solat hajat lah. Bukan sikit. Satu hari 200-300 orang mati COVID. Dekat mana dia mati? Dekat rumah. Dekat mana? Dekat hospital. Tak boleh ziarah. Solatlah hajat kat hospital. Ada yang mau bunuh diri dekat mana? Dia jantas. Jantas jalan tu bunuh diri. Sebab apa? Tekanan. Kerja ni tak ada. Lockdown. Pendapatan tak ada, hutang banyak. Kenapa tidak solat hajat atas jantas? Waktu itu yang paling bagus sekali nak solat hajat. Bukan sikit-sikit. Satu hari 200 orang, 300 orang mati setiap hari. Waktu Den Cirik jadi Perdana Menteri. Kan? Tak ada. Siapa yang buat solat hajat? Setiap hari. Hari ni mati 200 orang, solat hajat lagi 200 orang. Solat hajat. Besok pagi mati 200, solat hajat lagi. Tak ada. Yang ada, Den Cirik lah baca doa setiap hari. Dekat TV. Baca doa bahasa Melayu. Lagi banyak dia baca doa, lagi banyak yang mati. Walaon, relax walaon. Ini fakta walaon. Saya bukan nak reka cerita mengatakan betul tak betul 200 orang. Google sekarang. Kan, betul tak? Setiap hari 200 ke 300 orang mati waktu Den Cirik. Ya, dia main golf. Kan? Betul istihad darurat. Dah lah PKP istihad darurat pula tu. Kan? Ramai yang tak ada kerja, tak ada duit. Korek lah tabung, kata Den Cirik. Apa guna kelebihan SP kau orang ni? Pergilah korek. Kan? Duit kerajaan, aku nak renovate rumah aku. 38 juta. Kan? Apa bagi kau?
Bagi aku cantik rumah aku lah. Aku Perdana Menteri kan. Mestilah rumah cantik sikit. Kau orang pandai-pandai lah. Kau ada simpanan kan USB. Ha? Bersabarlah wahai Balaon. Bersabarlah wahai Balaon. Ha? Tabahkan hati. Ha? Tabahkan hati. Saya faham apa yang kamu alami, tekanan yang kamu alami. Apabila gagal untuk tebuk atap. Apabila langkah demi langkah tidak berjaya. Langkah demi langkah semuanya gagal. Angan demi angan semua berkecai. Selamat tinggal wahai lebay-lebay. Lagu ini ditujuk khas buat walaon-walaon yang kebetulan ini berada dalam room saya. Bertabahlah. Kami dulu pernah bertabah. Bahkan kami begitu bertabah apabila kajian kami dikhianati. Apabila kajian kami ditikam daripada belakang, kami relax. Kami percaya bahawa kebenaran akhirnya akan muncul. Orang yang sabar itu Allah akan tolong. Orang yang benar juga Allah akan tolong. Jadi kepada Walaon, tolong bersabar. Jangan hari ini selepas dengar saya punya live, kamu berlari ke Jabatan Tendung, kamu pergi terjun dekat situ. Jangan. Haram. Dalam Islam ni bunuh diri hukumnya haram. Jadi janganlah walau-walau dekat sini. Yang saya tengok sini dah saya tengok sini dah macam hilang arah. Jangan pergi kat Jabatan Tendung tu. Nanti tak pasal saudara terjun kat situ, dah kena tutup lagi jalan, buat solat hajat lagi. Tapi kalau nak juga bunuh diri, dah tak boleh tahan tekanan sangat ni. Sebab tak boleh jadi kerajaan, saya tertekan ni, tak boleh jadi kerajaan ni. Kalau nak juga bunuh diri, saya cadangkan bunuhlah diri kat masjid. Sebab bila anda bunuh diri kat masjid, solat hajat akan dibuat di masjid. Kan? Sebab Menteri Besar jawab kat wartawan semalam, kenapa wartawan tanya, kenapa buat kat jambatan? Sebab dia bunuh diri kat jambatan. Maka kami solat hajat kat jambatan. Kalau dia bunuh diri kat masjid, kami solat hajat kat masjid lah. Jadi saya sarankan kepada walaun-walaun yang ada dalam room ini, kalau dah tak tahan sangat nak jadi manusia, dah tak tahan sangat nak hidup, tekanan yang maha hebat, kalau betul sangat nak bunuh diri, janganlah bunuh diri di jambatan. Nanti kena menyusahkan orang nak lalu lalang, nak pergi kerja, kena tutup lagi jambatan, nak solat hajat situ. Jadi saya mencadangkan, saya mencadangkanlah supaya anda gantung diri kat kipas masjid, supaya solat hajat boleh diadakan masjid dan tidak menyusahkan orang lain. Boleh Walaon? Setuju? Jangan kata saya mencadangkan bunuh diri. Saya dah bagi tahu awal tadi, bunuh diri hukumnya haram. Dalam Islam tak boleh. Jangan main bunuh diri ni. Dia iman kita habis. Bila kita bunuh diri ni, kita dah macam orang kafir lah ni. Dah tak beriman dah. Ini saya dah beritahu. Tapi kalau tak dengar nasihat saya, masih lagi nak juga bunuh diri kerana tekanan tak dapat jadi kerajaan, dah tak boleh, tak ada pilihan dah, terpaksa bunuh diri. Kan? Jadi pilihan yang ada, pergilah bunuh diri kat masjid. Pertama, orang boleh solat hajat kat masjid. Tak perlu lagi solat hajat kat jambatan. Yang kedua, bunuh diri kat situ, mudah aja orang nak uruskan jenazah kamu. Terus mandi kat masjid dan terus solatkan kamu kat situ. Tak menyusahkan orang. Jangan hidup menyusahkan orang, mati pun menyusahkan orang. Walaupun kan ada cadangan lain, tempat lain yang rasa lebih afdal untuk bunuh diri, ada? Jangan bunuh diri dalam jamban pula. Pergi masuk kepala dalam lubang jamban tu, dah tak tahan sangat, tak boleh jadi kerajaan, masuk kepala dalam lubang jamban, baru tarik flash. Jangan buat macam tu. Nanti terpaksa pula Menteri Besar Kelantan arahkan solat hajat di dalam jamban. Masalah juga kita. Begitulah saudara, satu lagi saya nak ulas apa ni? Sanusi. Saya lupa nak ulas tentang Sanusi. Sanusi semalam dia bagi apa? Dia kata dia cabar SPRM supaya menguruskan kelab bola sepak Kedah.
Dia kata apa? Sanusi minta SPRM ambil alih kelab bola sepak Kedah Darul Aman. Sebab apa? Dia kata, kalau pandai sangat SPRM ni, kata rasuah lah apalah, dia kata, sampai orang nak sponsor kelab bola sepak, terpaksa tarik diri kerana SPRM kacau. Kalau pandai sangat SPRM, kau ambil alih lah kelab bola sepak. Bijak tak bijak Sanusi? Ni kelebihan Sanusi. Sampai MB kami. Jangan siasat apa-apa pun. SPRM siasat kelab bola sepak, ada unsur rasuah, siasat saja. Sanusi kata, pandai sangat, ambil alih lah kelab bola sepak tu. Tengok. Kan sampai MB Kedah. Kalau SPRM siasat pula pejabat menteri besar. Tak nak pula dia kata SPRM jadi menteri besar. Dia nak menteri besar juga. Kan? Bila SPRM siasat kelab bola sepak, dia suruh SPRM ambil alih kelab bola sepak. Tapi bila SPRM siasat pejabat menteri besar Kedah, isu RE, tak ada pula dia kata, macam ni lah SPRM, kau jadi menteri besar lah, aku letak jawatan. Tak ada pula dia kata macam tu. Kan? Sayang juga lah jawatan dia tu. Tapi orang lain dia nak bagi. Kelab bola sepak dia nak offer ke SPRM ambil alih. Tapi pejabat menteri besar dia tak mau bagi. Walaupun SPRM siasat pejabat dia, pegawai khas dia, pegawai kanan dia pun kena siasat. Kenapa waktu itu Sanusi tak kata, oi SPRM, kenapa kau ganggu pejabat aku, pejabat menteri besar aku? Kalau macam ni, kau ambil lah jawatan menteri besar, aku tak jawatan. Kenapa tak cakap dia tu? Nak tunjuk sampel sangat? Sebutlah. Kenapa kelab bola sepak kamu boleh kata macam tu dekat SPRM? Tapi bila SPRM datang pejabat kamu, kamu tak nak pula kata macam itu, hai Sanusi. Kamu sayang jawatan kamu? Kamu sayang? Apa yang kamu takut sangat ni, SPRM siasat Persatuan Bola Sepak ni? Kalau tak ada menyeleweng, tak ada masalah. Apakah kerana kamu ada kelab bola sepak yang dah beberapa bulan tak bayar gaji tak bayar, SPRM siasat sebab dengar cerita duit ada, dengar cerita ada orang sponsor, dengar cerita ada peruntukan, tapi kenapa pemain tak bayar gaji? Maka mereka datanglah siasat. Apa masalahnya? Sepatutnya kamu alu-alukan, kamu selaku Presiden Persatuan Bola Sepak, sepatutnya kamu alu-alukan. Kalau betul kamu nak membela pemain-pemain bola sepak, sepatutnya kamu alu-alukan tindakan SPRM itu. Manalah tahu kalau dalam pegawai itu ada kelepek duit. Biarlah SPRM siasat. Kenapa nak cabar SPRM ambil alih kelab bola sepak? Ini idea bodoh daripada Sanusi. Itulah orang kata jangan asyik karaoke sampai 3 pagi tak ingat apa. Banyak tugas kamu yang tak kamu laksanakan. Banyak benda-benda di Kedah yang kamu abaikan. Kamu asyik karaoke. Walaupun karaoke itu berdakwah, tetapi janganlah sampai 3 pagi karaoke dengan betina. Ramai jantan lain lagi boleh kamu dakwah, wahai Sanusi. Kenapa kamu pilih dakwah betina 2-3 pagi ini? Apakah karaoke itu salah satu daripada qiyamul lail, membangunkan malam? Bila kena Sanusi dakwah, walaupun nyanyi lagu Gusan hari-hari indah bersamamu Kamalia, dakwah seraya. Bila Anwar nyanyi sekejap je, rupa kamu yang cantik, ada puji bini dia Azizah, wajah kamu yang nak. Lagu itu, kata Anwar ni liberal menyanyi. Anwar nyanyi puji bini dia je. Liberal Anwar ni. Tengok liberal, apalah Perdana Menteri. Tapi kalau dia kalau dia nyanyi lagu Kamalia tu kan, dakwah saudara. Saya ingatkan dia nyanyi malam 2-3 pagi tu lagu dakwah ke kan, pasal dia kata dakwah kan. Ingatkan malam-malam tu dia nyanyi lagu sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Barulah dakwah Sanusi kan, barulah dakwah.
Atau menyanyi lagu Selimut Putih ke kan? Bila Israel datang memanggil 2-3 pagi barulah dakwah. Ini lagu gugusan hari-hari indah bersamamu. Dakwah menengau. Nyanyi 2-3 pagi. Lepas tu masuk pejabat tak tahu lagu apa. Lepas tu marah. Ekonomi tak naik, terpaksalah Akmal Nasir pergi cek air kat Kedah. Pergi cek, terpaksalah Menteri Pusat pergi turun tengok. Kamu buat apa? Tu Langkawi tu. Dah berapa banyak dah hotel tutup ni, tak ada air ni. Kedai meniaga makan kat Langkawi pun tutup, tak ada air. Orang nak berak ni, wahai Sanusi, sesekali bolehlah pakai istinja. Tapi tak layak juga setiap hari nak gunakan kertas pasir untuk istinja. Melecet Sanusi, woi. Ini masalah dia. Jadi bagi saudara-saudara, kalau nak pergi Langkawi, nak melancong ke nak apa ke, saya pesanlah pesanan supaya bawa lah kertas pasir banyak-banyak. Supaya tidak menyusahkan anda nanti. Ini pesanan saya lah. Pesanan penaja. Sekali-sekali okeylah istinja. Bolehlah dibenarkan, diharuskan kita beristinja. Tapi jangan selalu melecet punggung dibuatnya. Kalau kerajaan Kedah ni berkebajikan dan tahu tentang susah payah rakyat, dah tahu masalah air gagal diatasi, kurang-kurangnya setiap rumah dibekalkan tisu. Dibesarkan tisu. Diberi percuma oleh kerajaan tisu setiap rumah. Mana yang mengatasi masalah air untuk bersuci. Adalah sikit. Ini tisu kena beli. Mana yang ada duit sikit, tak apalah gunakan air mineral untuk buat suci, nak berak, nak cuci berak. Guna air mineral, itu yang loaded lah. Kan? Guna air mineral. Habis yang B40 yang makan pun kali pagi makan pagi ni, takkan nak guna air mineral kot, nak basuh, nak cuci. Terpaksalah guna kertas tisu. Kertas tisu pun mahal juga harganya sekarang. Jadi Sanusi kamu, ni yang kata pelantar ni. Ada kawan dia tanya, dia kata apa pelantar-pelantar sibuk ni? Pelantar tu maksudnya parti lebay angan nak tebuk atap. P parti, L lebay, A angan, N nak, T tebuk, A atap, pelantar. Jadi mungkinlah, dan yang ramai ni, yang mana yang tak tahu tu, saya dah bagi tahulah. Sebab tu dia selalu disebut pelantar-pelantar tu. Parti lebay angan nak tebuk atap. Sampai hari ni tak boleh tebuk. Yang tertebuk apa dah? Yang tertebuk puak-puak mereka lah. Hari ni dah macam cerita saudara. 5-6 orang dah confirm sokong PMX. Dengar ceritanya ada lagi. Sampai Muhyiddin Cirit sekarang ni dah tentu arah dah ni. Nak buat undang-undang lah ni. Nak pindah undang-undang ni. Tak boleh jadi ni. Dah 5-6 orang dah ahli kita sokong PMX. Kalau dibiarkan besok tinggal aku seorang je, kata Muhyiddin. Kita kena buat undang-undang supaya kita boleh kawal ahli parlimen kita. Parti lain dah buat lama dah. Bertahun parti lain dah buat dah. Kamu yang tak buat, kamu bodoh. Cirit. Kamu bodoh nak pimpin jadi Perdana Menteri macam mana? Nak jaga parti pun tak boleh. Kau tengok parti Barisan Nasional, dia dah tahu dah. Lepas PRU nanti akan ada shopping beli pelacur-pelacur politik. Dia dah tahu. Sebab itu dia buat undang-undang. Keadilan lagi awal buat. Mengikat ahli parlimen. BN dah buat. Bersatu tak buat sebab apa? Sebab dia ada pemimpin yang dengar cakap bini. Sebab bini dia tidak mencadangkan itu. Bini dia tidak cadangkan itu, maka dia tak buat. Dia tak tahu apa-apa. Bukan saya tuduh. Dia sendiri sebut. Dia U-turn balik untuk ambil jawatan presiden sebab bini dia suruh. Ini membuktikan bahawa dia mendengar cakap bini dia. Oleh kerana bini dia tidak menasihat untuk buat undang-undang, maka dia tidak buat. Akhirnya makan tuan lah. 5-6 orang sokong PMX, parti tak boleh buat apa-apa. Nak pecat tak boleh. Sepatutnya kena pecat saudara.
Ini bukan kesalahan kecil-kecil ni. Ini kesalahan besar. Patut kena pecat. Tapi kenapa tak pecat? Sebab kalau pecat, bersorak sakan ahli parlimen ini. Sujud syukur 5-6 orang ni kalau dia pecat. Sebab mereka boleh memilih mana-mana parti tanpa mereka kosongkan kerusi.